jadi manusia yang berbeza pada ibunya atau sebahagian pada ibunya. Lalu mereka berbincang dalam tahun 70-an dulu, dipengaruhi oleh politik Amerika ketika itu, sebab wanitanya sedang melakukan pembebasan wanita, ingin bebas melakukan segala-galanya, termasuk membunuh ataupun menggugurkan bayi. Presiden ketika itu yang ingin bertanding, mereka memainkan ini sebagai satu alat untuk memenangi pilihan raya. Jadi siapa dia yang menyokong saya, kita akan benarkan keguguran. Maka mendapat sokongan wanita yang secara menyeluruh. Tetapi sebelum untuk menjadi undang-undang, mereka seolah-olah membincangkan bagaimanakah pengguguran bayi ini dalam konteks undang-undang mereka. Lalu mereka memanggil ahli undang-undang untuk mentafsirkan. Ini terkenal dalam sejarah perubatan, sejarah perundangan Amerika dengan Roe versus Wade, yakni hakim lawan hakim, untuk mentafsirkan tentang perundangan Amerika, dan mereka telah bersetuju 7 lawan 2 yang memenangkan untuk pengguguran. Sebab mereka kata tubuh wanita, bayi ini sebahagian dari tubuh wanita, dan wanita boleh menentukan sama ada untuk digugurkan atau untuk diteruskan. Itu tafsiran mereka. Padahal dalam asal perlembagaan mereka mengharamkan ataupun menghalang untuk pengguguran bayi. Tetapi oleh kerana mereka desakan daripada kaum wanita, mereka terpaksa mentafsir sejarah mereka, perlembagaan mereka, sehingga mereka membenarkan. Dan presiden yang bertanding ketika itu terus menang besar. Saya tak ingat ada presiden mana. Tetapi itu adalah di antara punca bagaimanakah mereka menjadikan pengguguran bayi ini sebagai legal. Tetapi tidak etik. Dia legal tetapi tidak beretika. Kita kena ingat dalam perundangan, ada satu benda yang legal tetapi tidak etika. Tapi ada yang etika tapi tidak legal. Kita boleh lihatlah kes-kes yang banyak, tapi dalam kes seperti ini dia tidak beretika tetapi dilegaliskan. Di segi maksudnya siapa nak menggugurkan, ini diberikan kebebasan yang sepenuhnya. Okey, dihalalkan. Dihalalkan. Kita tidak sampai ke peringkat itu, tetapi kita bimbang juga kalaulah pengaruh pembebasan ini sampai dan mempengaruhi wanita-wanita kita demikian juga. Dan oleh sebab itu kita dapati bahawa segeralah dia menjadi law of the land, menjadi perundangan Amerika bagi setiap, tidak sama, dia tidak selaras Amerika, dia ada setiap kawasan itu mempunyai perundangan itu sendiri, dan dia segera menjadi undang-undang yang menyeluruh. Tetapi timbul pula satu persoalan. Apakah seorang yang melahirkan bayi kemudian meninggalkan bayi di atas meja umpamanya tanpa memberi susu, itu juga membunuh atau tidak? Maksudnya macam kita buang bayi, apakah dia berdosa dari sisi undang-undang mereka? Lalu untuk menentukan perkara ini, hakim mereka cukup sukar. Lalu yang memanggil profesor-profesor biologi daripada universiti yang terkenal di Amerika untuk memberi pandangan. Kata profesor-profesor ini, cuba lihat apa kata profesor. Dia kata manusia adalah satu jalur pada haiwan. Sebab dalam Darwinism, dalam evolusionism mengatakan manusia berasal daripada haiwan. Begitu jauh pahaman mereka terhadap konsep kemanusiaan. Kita Islam, Allah jadikan manusia daripada Adam dan Adam daripada tanah. Berbeza sama sekali. Apabila mereka mengatakan manusia pada haiwan, dan haiwan pula banyak kes yang melahirkan anak dan memakan anak tersebut. Dan itu adalah survival, kata Darwinism, kata profesor-profesor yang terkenal tadi. Jadi manusia hanyalah satu jalur daripada haiwan. Haiwan ada yang melahirkan anak dan membiarkan anaknya, dan ada yang dimakan oleh bapaknya, ada yang dimakan oleh ibunya sendiri. So, kalau manusia melakukan perkara yang sama, apakah perkara ini salah? Mereka mentafsirkan tidak salah. Sudah jatuh ke manusia mereka ke tahap itu. Inilah yang kita bincangkan, value system, nilai di antara dalam sains dan teknologi. Bukan sahadat teknologi yang kita bincangkan, tetapi nilai di sebalik teknologi tersebut. Inilah pentafsiran bagi profesor biologi di Amerika, sehingga akhirnya mengatakan tidak salah. Terima kasih kepada saudara yang masih bersama dalam rancangan Termadu Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Ada satu kes, seorang pasangan siswa-siswi, mereka pasangan yang tidak berkahwin tentunya, melahirkan anak, dan mereka biarkan anak dan mati. Lalu kes yang terkenal di Amerika, apakah perkara ini
salah ataupun tidak, maka keputusan mahkamah adalah mereka adalah tidak melakukan kesalahan. Sebab mereka tidak pernah mencekik bayi mereka, mereka tidak lakukan apa-apa. Dalam Islam, seorang ibu yang tidak menyusu anaknya, dia adalah berdosa. Sebab kalau dia mati sebab tidak membiarkan, seolah-olah dia membunuh. Sebab tanggungjawab ibu ialah untuk menjaga anaknya. Berbeza cara kita melihat masalah dalam kes pengguguran bayi dan sebagainya. Dan tentulah banyak lagi perkara-perkara yang melibatkan dengan masalah ini. Ada juga masalah yang di Amerika dia panggil potential life. Dia tengok, dia scan, sekarang teknologi moden, dia scan dalam kandungan ibu, dia dapati anaknya cacat. Sekarang ibu mempunyai pilihan untuk melahirkan anak ini ataupun untuk menamatkan riwayatnya. Lalu ibu dibenarkan untuk menamatkan riwayatnya. Cara yang mudahnya selalunya doktor ambil larutan amonia, dia injek dan digugurkan. Ada satu kes itu namanya seorang ibu ni dia mengandung dan didapati bayinya ada sindrom Down. Dia pergi jumpa doktor, dia kata saya nak gugurkan kandungan saya. Doktor pun injek amonia. Bulan pertama dia tengok tak gugur. Injek lagi, tak gugur. Injek kali ketiga, tak gugur. Lahir cacat berganda. Dahlah si bayi ni sindrom, kena pula injek racun amonia. Berkali-kali ganda dia cacat, dilahirkan. Dia kata apa? Skandal besar. Peristiwa ini berlaku dalam tahun 1982 yang lepas. Dan nama bayi inilah Gianna. Dan dia hidup sampai hari ini. Dan umurnya sudah meningkat hampir 30 tahun sekarang. Dia kata walaupun ibu tidak restukan saya, tetapi Tuhan yang merestukan. Dia adalah cacat, tetapi ada kelebihan yang ketara bagi Gianna ni. Suaranya sungguh merdu. Dia membuka mulutnya menyanyi cukup menyentuh hati dan perasaan orang. Kita jangan lupa bahawa setiap manusia ada kelebihan. Kelebihan inilah yang kita tidak tahu. Dan setiap manusia mempunyai hak untuk dilahirkan dan menamatkan riwayat adalah bercanggah dengan kemanusiaan pun. Kalau kita tidak melihat syariah pun, dengan kemanusiaan pun sudah bercanggah. Apatah lagi perlembagaan mereka juga mengatakan in God we trust. Kami percaya pada Tuhan dan Tuhan memberi hak untuk setiap umat manusia hidup, termasuk bayi dalam kandungan, tetapi mereka boleh mentafsirkan sebaliknya. Dan inilah di antara perkara-perkara yang berlaku. Dan kita lihat perkara seperti ini disebut di Amerika sebagai the unwanted baby. Kes ini cukup terkenal. Baby yang tidak dikehendaki ini diinjek dengan mudah dengan teknologi moden hari ini, dengan berbagai-bagai larutan boleh diinjek dan menggugurkan bayi seperti ini. Seolah kita play God, kita menentukan nasib seorang. Itu adalah satu perkara yang berkaitan dengan etika perubatan dan tentulah doktor Muslim tidak sanggup melakukannya. Adakah pengguguran bayi ada kaitannya dengan gerakan pembebasan wanita di Barat ni, Doktor? Iya, sebenarnya pembebasan wanita inilah yang mencetuskan perkara ini. Sebab apabila mereka begitu lama berada di Barat, ditindas oleh gereja dan juga oleh masyarakat Barat, wanitanya dianggap sebagai golongan yang membawa manusia ke keadaan yang menyaksakan. Mereka percaya seperti ini. Mereka percayakan bahawa Adam AS keluar daripada syurga kerana dipengaruhi oleh Hawa. Maka Hawa inilah yang disumpah oleh masyarakat Barat. Sehingga dia disumpahkan beribu tahun. Apabila timbulnya zaman teknologi, barulah mereka bangkit untuk pembebasan diri mereka. Tetapi mereka terlajak. Bukan sahaja mereka untuk lari daripada cengkaman chauvinism lelaki, tetapi mereka cuba lari daripada hakikat fitrah kejadian itu, sehingga mereka kata apa? Slogan mereka, our bodies ourselves. Our bodies ourselves maksudnya kami punya badan, kamilah punya menentukan nasib segala-galanya, termasuklah bayi yang kami kandungi. Dan yang kami kandung ini bukan orang lain yang menentukan, bukan undang-undang yang menentukan, bukan hakim yang menentukan, tetapi kami menentukan. Mereka ingin kebebasan, tapi mereka lupa kebebasan bukan untuk keburukan, kebebasan untuk buat kebaikan. Yang kita masukkan kebebasan ialah kebebasan untuk buat kebaikan, bukan kebebasan untuk buat keburukan. Tetapi wanita di Barat memahami kebebasan segala-galanya. Dan mereka meminta hak persamaan dengan lelaki. Dalam Islam mengatakan walaysa dzakar wal kal unsa, lelaki tidak sama dengan perempuan. Tetapi walaupun tidak sama, kedua-duanya lengkap melengkapi. Macam kaki kanan, kaki kiri. Tak sama. Kaki kiri dan kaki kanan tak sama. Tetapi nak berjalan kena ada dua-dua.
Itu perbezaan di antara Barat. Mereka mengatakan lelaki dan perempuan sama. Tak sama. Kita kata tak sama sebab kaki tangan, kaki kanan dan kaki kiri dia berbeza, tak boleh sama, tetapi dia perlu melengkapi. Itu adalah prinsip kita, tetapi mereka telah melampaui, dan perjuangan untuk membebaskan ataupun menggugurkan bayi ini sebahagian daripada perjuangan pembebasan wanita. Mereka sangka wanita di timur dirampas hak. Sebenarnya mereka tidak ada hak. Mereka tidak dibenarkan untuk memiliki harta. Mereka tidak dibenarkan untuk memilih pemimpin sehinggalah kurun yang ke-19. Barulah Perancis memberi hak mereka untuk memiliki tanah. Wanita Islam dibenarkan untuk memiliki harta dan juga untuk belajar di universiti. Sebagaimana kita bincang dalam ruang-ruang dulu, wanita di Barat tidak dibenarkan, sehingga dalam kurun yang ke-18 baru mereka dibenarkan masuk universiti. Tetapi mereka tidak tulis perkara seperti ini. Mereka sembunyikan daripada pengetahuan kita, dan mereka hanya tulis dengan satu perkataan saja, The Dark Ages, masa gelap, dan kita tutup kisah apa yang berlaku dalam The Dark Ages, dan mereka menggambarkan wanita di Eropah yang bebas segala-galanya, dan yang ditindas ialah wanita Islam. Sebenarnya sebaliknya yang benar. Wanita Islam telah dibebaskan sejak Islam datang ke alam dunia ini. Dan sekali ini doktor, ya, bagi pesakit kronik yang mengharapkan kematian kerana kesakitan yang ditunggunya, adakah merciful killing dianggap perbuatan beretika demi mengurangkan penderitaan pesakit? Ya, kalau kita lihat sumpah doktor Islam ataupun Hippocratic Oath tadi, merciful killing ini tidak ada dalam Islam sama sekali. Merciful killing ataupun membunuh secara kasih sayang oleh kerana seorang pesakit itu terlalu sakit, tak dapat menanggung kesesaannya, lalu doktor memberi ubat supaya dia pergi secara perlahan dan dalam mati dalam kehidupan, atau disebut sebagai eutanasia. Ini adalah satu perkara yang tidak beretika sama sekali. Ada soalan mengatakan sekiranya pesakit itu minta, tak boleh. Doktor tidak benar sama sekali dalam konteks Islam ataupun dalam konteks Hippocratic. Tetapi doktor di Barat hari ini melakukan perkara ini secara berleluasa. Di dalam peperangan, umpamanya dalam peperangan dunia yang pertama, askar tentera Jerman banyak yang luka di dalam peperangan itu. Doktor pergi injek dengan ubat mati. Dengan banyak sekali tentera mati disebabkan oleh merciful killing kononnya. Dan ada juga doktor di Barat yang rasa bersalah untuk memberikan ubat kematian ini, sebab mereka telah bersumpah tidak akan memberi ubat untuk membunuh. Oleh sebab itu mereka minta tangan orang lain, mereka minta nurse mereka lakukan. Mereka minta pelajar-pelajar mereka yang sedang membuat latihan, yang belum bersumpah dengan sumpah Hippocratic ini, melakukan perkara yang sama. Ini berlaku cukup banyak di Barat. Bahkan hari ini kalau kata tak cukup pun mereka melakukan perkara yang sama. Yang berita-berita yang kita lakukan, perkara seperti ini adalah open secret yang berlaku di Barat. Kita harap tidak berlaku di negara kita, sebab sakit seberat sekali manapun itulah bagi umat Islam adalah kafar, adalah sebagai hikmah yang sebagai kifarah dosa-dosa kita. Maka itulah takdir ilahi pada pengakhiran setiap kita. Ada yang tidak melalui proses ini, tetapi bagi mereka yang itu, maka kita kena berada dengan apa yang berlaku dan bersabarlah. Sebagaimana banyak dalam hadis-hadis, umat Islam tidak boleh berdoa untuk mati pun, tetapi sekiranya kita terlalu berat kesakitan, berdoalah supaya memberikan gambaran bahawa sekiranya hidup ini baik untuk saya, maka teruskanlah, dan sekiranya kematian lebih baik, maka kita serahlah kepada Allah SWT. Dan itulah maksimumnya ataupun limit doa seorang Muslim dalam keadaan konteks kematian, apatah lagi untuk doktor memberi ubat kematian. Perkara ini ditegah sama sekali dalam Islam. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Amal Islam, saran dari Soal Islam Kuala Lumpur. Kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.